Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim. Kita baca Sahih Fiqh Sunnah jilid 1. Muka surah Pak Mik 151. Maka berkumur-kumurlah. Okey. Ini sambungan daripada Dewan Imam Ghazali. Kita baca hari itu tentang niat. Niat ini duduk di hati. Melafazkan niat itu tidak dituntut. Kemudian kita tengok beberapa rukun ayat sembahyang. Yang pertama kita tengok di sana, dia kata mencuci seluruh wajah. Kemudian dalam hal membasuh muka ni, dia memberi pandangan dia pada kita, iaitu dia kata tentang masalah berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan kita seh balik. Ini jangan ditinggalkan, kata dia. Penulis kita, dia berpandangan bila kita basuh muka masa ambil wuduk, kita masukkan air dalam mulut, air berman. Oi. Terus saya tengok, Syahrul Khan ke siapa kata dia punya berman. Pada jauh tak nampak rabun jauh. Depan Pak Long. Oh, macam Salman Khan dengan Syahrul Khan betul-betul. Bila kita ambil ayat sembahyang, kita basuh muka kita, penulis berpandangan dengan satu pandangan yang lain, iaitu bila kita basuh muka kita, ini anggota wuduk yang pertama, kita basuh muka kita dan kita membasuh semua yang tumbuh di atas muka. Janggut ke, kalau ada parut ke, kalau ada naik ketuat ke, naik apa ke, semua kita basuh. Penulis ini dia berpandangan, bila kita basuh muka, kita memasukkan air ke dalam mulut, kita kumuk. Nama dia matmadah. Kemudian kita sedut air naik ke hidung. Nama dia istinsyaq. Kemudian kita buang balik air itu daripada mulut dan kita seh dengan tangan kiri. Nama dia istinthar. Dia berpandangan adalah wajib sebab mulut, hidung duk ada atas muka. Maka masukkan air dalam mulut, masukkan air dalam hidung, buang balik, dia berpandangan wajib. Itu pandangan dia. Kita jangan taksub lah. Jumhur ulama berpandangan mustahab. Mustahab maksud dia dianjurkan. Kata penulis kitab ni, yang kita dah baca dah, saja abang balik kan. Dia kata sebab hadis-hadis menceritakan bila Nabi basuh muka ni, Nabi basuh muka kerana wuduk ni, benda ni Nabi tak pernah tinggal. Mesti Nabi nanti masukkan air dalam mulut, kumuk-kumuk, lepas tu ke hidung sampai takak dia ni, lepas tu seh balik, tak pernah Nabi tinggal. Maka dia kata macam mana kita nak kata benda tu sunat? Walaupun Ustaz Talib ada. Tadi bini saya duk kata, Ustaz Talib ada ke tak ada malam ni? Ada lah Izzah. Jahanam saya. Kat saya duk kata tak ada. Apa tadi?
Wajib kita masukkan ayak ke dalam hidung. Kata penulis kitab ni, walaupun ketika Nabi tunjuk ambil ayat sembahyang tu dengan ayat yang sikit, tu Nabi tak akan lupa kumur, masuk ke ayat dalam hidung dan seh balik. Kalau benda tu sunat dengan jumlah ayat yang sikit, mesti Nabi nanti tinggalkanlah dia sunat. Tapi jumhur ulama kata dah, itu hanya menunjukkan afdal semata-mata. Maka dalam bab tu orang putih kata you make personal decision. Buatlah pandang kita punya apa? Sendiri punya choice kita. Yang mana kita nak ambil. Tapi satu benda selalu kita ajak dalam kuliah kita, buat satu benda yang Nabi suka. Itu lebih baik. Buat satu benda yang kita tahu Nabi suka, itu jauh lebih baik. Baik, malam ni sambungan dia kita ambil pada penulis berkata. Penulis berkata, jika ada orang menyatakan dalil-dalil yang mewajibkan berkumuk-kumuk dan istinsyak dipalingkan. Ni. Penulis dia berpandangan masuk ke ayat dalam mulut kumuk-kumuk, masuk ke ayat dalam hidung dan seh balik. Dia berpandangan wajib. Dia kata kalau ada orang kata pada kita berkumuk-kumuk, nama dia apa? Madmadah. Masuk ke ayat dalam hidung, nama dia apa? Istinsyak. Seh balik turun, nama dia apa? Istinsar. Kalau ada orang kata sebenarnya tak wajib, kalau ada orang kata tak wajib, dipalingkan kepada pengertian mandub. Mandub maksud dia sunat, dianjurkan. Berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi' tentang kisah seorang yang buruk salatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, innaha lam tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah fayaghsila wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain wa yamsaha ra'suhu wa rijlaihi ilal ka'bain. Sesungguhnya tidak akan sempurna salat salah seorang kalian sehingga dia berwuduk dengan sempurna sebagaimana diperintahkan Allah Jalla wa Ala, iaitu dia mencuci wajahnya, kedua tangannya hingga siku, mengusap kepalanya dan mencuci kedua kakinya hingga mata kaki. Nabi SAW, hadis ni hadis sahih riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan lain-lain. Nabi SAW tidak menyebut dalam hadis ini berkumuk-kumuk dan istinsyak mengenai apa yang diperintahkan Allah, dan hal ini selaras dengan ayat yang mulia Al-Maidah ayat 6. Penyebutan wajah di sini bukanlah satu perkara yang mujmal hingga harus dijelaskan dengan sunnah, maka pendapat ini juga merupakan pendapat yang kuat dan dapat diambil kebenarannya. Penulis kitab kata kalau ada orang diambil hadis Imam Tirmizi ni, Imam Abi Daud, Imam Ibnu Majah ni, diambil hadis ni berkenaan dengan Rifa'ah bin Rafi', cerita tentang satu orang yang sembahyang dia silap, dia panggil al-musi'u fi salati. Dia masuk masjid, Nabi duduk ada, dia terus pergi sembahyang. Habis dia sembahyang semua, dia mai kat Nabi. Nabi kata apa kat dia? Farji' fa innaka lam tusalli. Nabi kata hampir ulang balik sembahyang sebab hang tak sembahyang 3 kali. Sampai dia kata, ya Rasulullah, saya pun tak tahu saya punya silap ni duduk tak mana. Maka Nabi betulkan dia. Nabi betul macam mana? Dengan Nabi start daripada ambil ayat sembahyang. Maka hadis tu kata, Nabi kata pada dia innaha lam tatimmu salah. Nabi kata tak sempurna sembahyang ahadikum, salah seorang daripada hampa, hatta yusbighal wudu, sampai dia sempurnakan wudu kama amarahu Allah, macam mana Tuhan perintah berwudu dalam suratul Maidah. Nabi kata wudu yang sempurna ni ada dalam suratul Maidah. Bila kita baca suratul Maidah, Nabi sebut, ayat sebut dan hadis sebut basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki. Mulut masuk ke ayat, hidung masuk ke ayat, seh balik tak sebut.
Tak sebut kan? Penulis kata kalau ada orang dia ambil hadis ni buat mai pada kita, inilah dalil menyatakan tak wajibnya madmadah, istinsyaq dan istinsar. Kalau ada orang ambil dalil ni bawa ke situ, dia kata pun betul juga. Tetapi pandangan yang katakan wajib pada dia, yang tu jauh lebih betul. Pada dia lah. Saya, my opinion, personal opinion, hadis ni kuat. Hadis Rifa'ah bin Rafi' ni kuat. Nabi tidak, pasal apa? Nabi kata kama amarahullah, seperti mana Allah perintah. Adapun basuh telinga, adapun masuk ayak dalam hidung, basuh tangan sampai gelang tangan, ini semua dia ada dalam hadis yang sahih, tapi taklah sampai diwajibkan. Tapi ada tak sebahagian ulama kata semua ni masuk dalam wajib? Ada. Dan ada pula ulama kata wajib lain, rukun lain. Wajib wudu adalah benda yang menyempurnakan wudu. Rukun wudu kalau tak ada, batal wudu. Perbagailah para ulama duk tengok hadis-hadis macam ni, sebab masing-masing nak suruh kita ikut Nabi Muhammad. Maka bila sampai bab-bab macam ni, kita buatlah keputusan. Hadis tadi yang cerita kata ni, hadis Rifa'ah bin Rafi' ni cerita kata dia masuk dalam masjid. Bila dia masuk dalam masjid, dia terus pergi sembahyang. Lepas tu dia mai duduk kat Nabi. Inilah di antara hadis yang ulama cerita ada masuk masjid. Ikhwan, kita masuk masjid, di ujung sana dan 4-5 orang kawan kita duduk sembang. Kita masuk pintu masjid, nampak dia, jangan pergi salam dengan dia. Kalau kita terus pergi salam dengan dia, kita menyalahi adab masjid. Sebab sahabat ni masuk-masuk, dia tak salam dengan orang paling afdal, Nabi Muhammad. Dia pergi sembahyang dulu 2 rakaat, baru dia mai. Maka saya harap kita hak duk mengaji ni, siapa pun, nala punya ustaz sekalipun duduk situ, pergi tunaikan hak masjid dulu, pergi sembahyang. Dah habis sembahyang, barulah main nak tanya khabar ke, cendol macam mana ke, lepas tu. Jangan pipi tengok member kita ada, terus kita pergi salam. Jangan. Walaupun dia, mai. Jangan. Pasal apa? Pasal ini rumah Tuhan. Ini masjid. Baitullah, rumah Allah. Maka Nabi kata, jangan kamu duduk, melainkan 2 rakaat. Baik, tengok apa dia kata lagi. Dia kata faedah, ketahuilah para ulama berbeza pendapat tentang hukum berkumur-kumur dan memasukkan ayak ke dalam hidung dalam 2 proses bersuci, wudu dan mandi besar. Mandi besar ni apa dia, Pak Amir? Bila terjemah Melayu, janabah kan? Menjadi 4 pendapat berikut. Tu dia ikhwan, 4 pendapat ni kita tak pernah tahu, Abang Syarif. Malam ni baru nak tahu. Masuk ke ayak dalam hidung ni, dia bukan masalah wudu saja, dia sampai mandi junub. Dibincang, mesti ke ayak. Bila kita duduk mandi tu, masuk ke ayak dalam hidung, seh balik. Dibincang kedudukan dia kata sampai 4 pendapat. Tengok dia kata. Pendapat pertama, keduanya maksudnya masuk ke ayak dalam mulut, buh dalam hidung, seh balik. Dua-dua tu wajib dilakukan pada saat mandi dan tidak wajib pada saat wudu. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Ashabur Ra'yi. Jangan main-main. Kita mengaji-mengaji, apalah wajib masuk ayak dalam hidung. Apa ni? Abu Hanifah. Apa? Abu Hanifah. Kita nak pergi kata apa hang tu? Macam pandangan tuan buku kita ni kan, dia kata wajib. Kita kata apalah dia kata wajib. Sebelum dia kata wajib, Abu Hanifah. Apa Imam Syafi'i kata? Ada dalam nota kaki Al-Majmu'. Apa kata Imam Syafi'i? An-Nawawi nakal perkataan tu, simpan dalam Majmu'. An-nasu fil fiqhi iyal Abi Hanifah. Manusia dalam fiqh semuanya menumpang Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah tak buka fiqh, manusia tak ada fiqh. Kata Imam Syafi'i. Kata kita nak pergi angkat tangan, apa wajib baca hadis tak Abu Hanifah. Baik, Abu Hanifah kata apa? Masa mandi wajib. Ayak masuk takat ni apa? Takok ni.
Sudut. Wajib masa mandi wajib. Tapi masa wuduk dia kata sunat saja. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, keduanya sunnah dilakukan pada saat mandi dan wuduk. Tak wajib, tapi dia kata sunnah. Benda tu sangat dituntut. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Laits, Al-Auza'i dan sejumlah ulama' lainnya. Yang kata sunat pun bukan kecil punya orang. Yang kata sunat tu Imam Malik, Imam Amirul Hadis fi asrihi. Dia adalah pemimpin dalam dunia hadis pada zaman dia. Pada zaman Imam Malik, Bukhari tak ada lagi, Muslim tak ada lagi. Maka kitab yang asah fil ardi, kitab yang paling sahih di atas muka bumi zaman Imam Malik adalah Muwatta. Pasal tu Imam Syafi'i kata apa pasal Muwatta? Bila dia baca hadis tentang rawi-rawi dalam Muwatta, juga ada dalam nota kaki Majmu' Imam Nawawi. Apa kata Imam Syafi'i? Malik hujjati amam Allah. Malik adalah hujah aku di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tanya kat aku, macam mana hang buat benda ni, aku akan tunjuk Malik lah hujah aku, kerana sanad dia paling dekat dengan Nabi. Besar, tapi Imam Malik tawadha'. Imam Malik tawadha'. Bila khalifah nak angkat Muwatta, duduk kitab besar, Imam Malik kata kitab yang paling besar adalah Al-Quran, bukannya Muwatta Imam Malik. Berbeza dengan kita. Oh, kita kalau dapat lagu tu kira raya pula lah, tak ada puasa kita ni, raya pula lah. Baik, kata Imam Malik, memasukkan ayak ke dalam hidung masa wuduk dan masa mandi adalah sunnah. Benda tu sangat dianjurkan. Juga disokong oleh Imam Syafi'i, Al-Laitsi dan Imam Al-Auza'i. Pendapat yang ketiga, keduanya wajib dilakukan pada saat mandi dan wuduk. Pendapat yang ketiga kata wajib. Masa wuduk pun kena masuk ayak dalam hidung, seh balik, kumuk-kumuk buang balik. Dalam mandi pun kena buat dengan wajib. Ini pendapat siapa? Ini adalah pendapat Atha' Ibnu Juraij, Ibnul Mubarak, Ishaq bin Rahawih dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Yang kata wajib bukan kecil-kecil. Atha'. Siapa dia Atha', ikhwan? Atha' ni dia jumpa Aisyah. Jangan main-main. Dia yang pergi tanya Aisyah tu tentang mandi telanjang boleh tak boleh. Dia lah. Aisyah kata, tanya apa soalan ni ke aku mandi dengan Nabi. Jadi dia macam tak clear soalan tu kan. Aisyah kata, aku mandi dengan Nabi. Nampak macam nak tanya lagi, Aisyah kata tak faham lagi. Nak aku terang sampai terang mana? Aku mandi dengan Nabi, Nabi jurus aku jurus Nabi. Dan soalan tu Atha' cerita balik berkenaan dengan tajuk, bolehkah mandi dah kadang tak pakai apa, dan bolehkah laki bini ni mandi? Kita takut rabun mata. Kita ni macam-macam pantang lah. Kecil manis kita tak pantang, bab ni kita pantang. Tersodok merapet baca. Maka yang berpendapat wajib, siapa dia? Abdullah bin Mubarak. Siapa dia Abdullah bin Mubarak? Tu yang kita duk ulang selalu bila kita sebut ilmu hadis kan. Kita duk kata apa dia? Al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa bima syaa. Itu ucapan siapa? Abdullah bin Mubarak. Yang kata al-isnad minad din, sanad tu agama. Ambil perkataan ni duk ada dalam muqaddimah Sahih Muslim. Imam Muslim letak dalam muqaddimah sahih dia. Ucapan siapa? Ucapan Abdullah bin Mubarak. Pendapat yang keempat, beristinsyak wajib dan berkumuk-kumuk dalam mandi dan wuduk sunat. Masukkan ayak ke dalam hidung adalah wajib, tapi berkumuk-kumuk untuk mandi dan wuduk adalah sunat. Tapi untuk mandi wajib, dia wajib. Apa dia ni? Apa? Berkumuk-kumuk sunnah dalam mandi dan wudu. Sunnah. Wajib beristinsyak. Istinsyak ni apa dia? Masuk kayak dalam
dalam hidung. Berkumur-kumur adalah sunnah. Masuk kayak dalam hidung saja, seh balik wajib. Kumur-kumur tu adalah, ni pendapat siapa? Ni juga pendapat Imam Ahmad, Abu Ubaid As-Sawri, segolongan ahli hadis, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Munzir. Tu dia, kita nak pakai yang mana? Kita kena ada analisa kita lah. Kita mengaji bukan disuruh jadi sami'na wa ata'na. Kita mengaji nak jadi cerdik. Tengok semua tu, tengok balik hadis. Nak kata wajib, hadis, kalau benda tu wajib, dia mesti ada hadis sebut terus. Kalau benda tu wajib, sama ada Quran akan sebut atau Nabi akan sebut secara terang. Kalau benda tu wajib, kalau benda tu haram. Antum apa nak kata? Tak ni kita kata orang marah pula kita. Tapi Pak Long ada, tak apalah, saya kuat dengan Pak Long. Kita baca Quran kan? Pernah tak kita teringat? Kita baca apa dia? Surah apa kita baca? Fawailul lil musallin, kan? Alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Apa hukum kita waqaf situ? Ada dua hukum. Pak Long, saya silap pada abang. Satu haram, satu qabih. Dia kata waqaf yang qabih. Qabih ni maksud dia apa? Waqaf yang buruk. Pasal apa? Pasal makna dia tak elok. Lagi satu dia kata haram, tak boleh waqaf situ. Dia jadi fawailul lil musallin. Apa? Binasalah orang yang sembahyang. Itu yang kata qabih tu. Tak boleh waqaf situ. Habis binasa orang yang sembahyang. Yang tak sembahyang, alhamdulillah. Tengok hamba duk sembahyang pada jahanam. Dia kena lanjutkan ayat tu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi barulah tahu yang binasa tu siapa dia? Orang yang sahun. Dia pas sembahyang tapi lalai. Soalan saya simple tapi boleh mendatangkan marah. Simple. Kalau benda tu tak boleh, ini melibatkan Quran, siapa nanti bagi tahu? Guru tajwid kan Nabi? Rasulullah akan bagi tahu. Ini Quran, jangan main-main. Ini Quran. Kita ada sebahagian ulama tajwid kata qabih. Okey, kita agree lah. Tapi bila kita nak letak, nak sandak daripada agama, haram, tak boleh bawa wakaf ke situ. Kalau wakaf ke situ juga kena ibtidak balik, kena ulang balik. Ayat ni turun kat siapa? Turun kat Rasulullah. Benda haram boleh ke Nabi tak abang? Benda tak boleh buat, boleh ke Nabi tak abang? Mesti Nabi nanti habaq. So mana hadis tu? Hadis yang kata tak boleh berhenti secara mutlak di situ, mana? Kita baca, mungkin kita berpandangan qabih. Pasal apa qabih? Ayat tergantung. Itu pandangan kita. Kemungkinan kita juga tersilap. Sebab dia satu ayat. Ayat tu dia mati. Nawawi dalam Majmu' kata Nabi kalau baca Quran, Nabi berhenti. Setiap ayat Nabi berhenti. Nabi berhenti. Kalau ayat tu tak boleh berhenti, mesti ada satu riwayat Nabi tak berhenti. Sahabat dengar Nabi wasal. Kalau kita kata saya tak mau berhenti tang situ sebab saya takut berlaku silap faham, yang tu saya punya pandangan lah. Bila saya baca ayat Quran tang situ, tak usahlah berhenti. Tapi kalau kita nak ambil satu hukum yang mutlak, kita mesti bawa hadis. Pasal ini kalam Tuhan, jangan main-main. Kita bukan boleh berkata ikut suka. Saja nak kait dengan tajuk kita ni. Bila dia sampai peringkat wajib, wajib maknanya kalau tak buat tak boleh lah. Kita compare balik dengan hadis tu yang kata Nabi, jika kau berwuduk maka berkumur-kumur, iza tawadda'ta famatmit, Nabi kata.
Bila kamu ambil air sembahyang, jangan lupa kumuk-kumuk. Perkataan tu mewajibkan ke hanya bagi ingat saja ke? Secara dia punya layang bahasa dia, kita kata anjuran. Maka bila kita sampai tang sini, kita kata para ulama yang kata wajib, kita kata tak ada lah satu sokongan yang kuat sangat. Mungkin di atas penelitian dia. Tak apalah, bukan satu kesalahan dia pun. Kita, satu benda kita tahu, walaupun dia tak wajib, tapi benda tu Nabi suka tak? Nabi suka. Kita buat kerana kita selalu ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai bab ambil ayat sembahyang pada bahagian basuh muka. Dia main pula basuh muka ni juga. Basuh muka, masuk ayat dalam hidung, kumuk-kumuk, dah selesai dah. Dah selesai dah. Bab yang masuk lagi, bab masih muka lagi, mencuci janggut. Mana Argus? Janggut ke jenggot? Sunardi. Jenggot ke janggut? Jenggot. Mencuci jenggot. Dan seluruh bulu yang ada pada wajah. Jika bulu yang tumbuh pada wajah seperti jenggot, kumis, anfaqah, dia buah di bawah rambut yang tumbuh antara bibir bahagian bawah dagu. Kita panggil apa? Ni bawah dagu ni. Ni. Janggut span. Oh, janggut spat. Oh, ikan sepat. Dahsyat Pak Hamid. Baru ni macam tu lah Pak Hamid sembang kuliah subuh tentang bahasa lama-lama kan. Orang dulu dia kata kutik koleh. Kutik koleh kan. Kita ambil sat koleh mai. Koleh kan. Dekat kita ni koleh apa dia? Ni lah cawan lah. Sebenarnya koleh bukan cawan. Koleh ni tin susu. Dulu orang duk bancuh ayak teh tarik dalam tin susu tu kata koleh. Teh koleh. Tak apa sedap bunyi bakmi kan. Kita panggil koleh senang. Koleh. Bila kata kutip koleh, kutip tu lah tin susu. Lepas tu dia panggil camca. Pasal apa dia panggil camca? Camca ni dia bukan sudu. Camca ni sudu lah. Camca tu sudu lah. Tapi dipanggil camca pasal apa? Pasal dia buat daripada tin. Semua yang dibuat, kan kita ada yang duk makan agak-agak tu. Yang tu orang panggil camca. Dia kalau duk mai dengan hak nala kedebak punya besar, hak duk makan bubuk tu orang panggil sudu. Pasal tu kalau dulu cawan, dia ada cawan daripada tin kan, dia panggil koleh. Sekian dimaklumkan. Dia tak ada apa nak bang tu. Teringat Pak Mi kata apa sepat? Janggut sepat. Ni janggut sepat ni. Dia panggil apa kat sini? Anfaqah. Anfaqah ni dia kata segala apa-apa yang tumbuh bulu, nama kata bulu saja duk atas muka, janggut ke, misai ke, anfaqah ni semua ke, alis dan dua bulu mata. Alis ni kening kan? Okey, kening. Itu sangat tebal hingga menutup kulit, maka sudah cukup mencuci bahagian luarnya saja. Ni semua dia kata cukuplah, tak payahlah duk pitainya sampai duk lurus selai. Tak payah, biasa saja masuk. Biasa saja masuk. Jika kulit masih nampak, maka diwajibkan mencucinya hingga kulit. Ini pandangan dia, dan dia tak bermain satu hadis pun. Itu cara kita tengok pandangan orang. Hadis semua dia bawa hadis. Di sini dia abang aja. Dia kata kalau jenis jarang-jarang, kita punya ni semua jarang-jarang, dia kata kita basuh bagi nampak air kena kulit. Dia kata macam tu. Tapi kalau tebal, biasa-biasa aja dia kata. Namun jika sebahagian tebal dan sebahagian nipis, maka wajib mencuci kulit pada bulu yang tipis dan mencuci bahagian luarnya pada bulu yang tebal. Itu kata dia. Adapun janggut yang menjuluk ke bawah, menurut Abu Hanifah dan sebuah riwayat daripada Imam Ahmad, tidak wajib mencuci janggut yang terjuluk ke bawah. Labuh panjang. Yang wajib cuci ni yang kena dengan kulit. Adapun yang panjang tu tak payahlah kita pergi ambil air duk pergi ramai macam tu. Tak payah. Yang wajib tu macam ni saja. Pasal ujung dia kena dengan
dengan kulit. Dia kata menjulur. Tak apa sedap, menjulok. Nah, menjulok dia baru sedap. Tapi cukup baginya mencuci bahagian janggut yang ada pada wajah, kerana yang dimaksudkan dengan wajah adalah kulitnya saja. Dia kata maksud ayat Quran basuh wajah. Wajah ni apa yang nampak dengan kulit. Apa yang tumbuh dari atas kulit, lepas tu dia julung ke bawah. Tak payahlah basuh sampai bawah. Yang atas kulit saja. Bila kita basuh lagu ni, dia semua ni dia nanti kena. Cukup dia kata macam tu. Itu pandangan Abu Hanifah. Menurut mazhab Syafi'i dan zahir mazhab Imam Ahmad, bahawa wajib mencuci bahagian yang terjuluk ke bawah seberapa pun panjangnya, kerana bulu itu tumbuh pada tempatnya wajib dicuci, maka dia masuk dalam kategori wajah. Inilah pendapat yang tepat, kata dia lah, pada pandangan dia. Kita ya kawan, dengar semua ni, timbang. Timbang apa? Timbang dengan ayat surah Anbiya sembahyang, cara Nabi, timbang dengan sifat agama, tak ada suka bagi susah orang. Timbang tu semua. So, kita boleh nampak pandangan ulama duduk tak mana, yang sebenar-benar tu duduk tak mana. Pandangan ulama tentulah mereka lebih alim daripada kita. Tapi kita juga belajar sifat agama. Agama tu tak mau kita ni sampai susah. Bila kata basuh muka, kita faham ni adalah muka. Dan janggut ada di atas muka. Yang bawah ke bawah ni, yang ni adalah dia punya, kita kata panjang dia. Yang duk ada atas muka bukan yang bawah tu, yang ujung tu. Ni semua pangkai janggut. Maka nampaknya perkataan Abu Hanifah itu lebih kuat. Okey, selesai dah bab tu. Masuk yang kedua, mencuci kedua tangan hingga siku. Mencuci kedua tangan hingga siku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Para ulama telah sepakat tentang wajibnya mencuci kedua tangan ketika berwudu. Ketahuilah bahawa perkataan ila sampai dalam firman Tuhan dan tanganmu sampai ke siku, maknanya adalah bersama, ma'a, seperti firman Allah, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kamu makan harta mereka bersama-samamu. Dan firman Allah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan dia akan menambah kekuatan bersama kekuatanmu, yakni bersama kekuatan kalian. Al-Mubarrid berkata, jika batas itu termasuk dalam jenis yang dibatasi, maka ia masuk di dalamnya. Kerana itu wajib memasukkan kedua siku ketika mencuci tangan. Ini adalah pendapat jumhur ulama, berbeza dengan pendapat sebahagian ulama Malikiyah. Ini pun lagi satu khilaf bahasa. Itu pada perkataan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalimah ila tu, dia huruf pelengkap. Ulama kata ila dengan makna ma'a, basuhlah tangan bersama siku. Kalau tengok dia punya bahasa, sampai siku. Jadi kalau kata bersama siku, siku ni wajib basuh. Kalau kata sampai, tak kena siku terus pun tak apa, sampai. Saya datang ke dewan ni, dikatakan saya sampai ke sini, kena duduk sini ke ataupun tempat parking, wah ustaz dah sampai. Tak mana yang kata sampai? Sahabat call, sahabat alhamdulillah dia call saya bila pun roundabout. Dia airport. Sahabat kata ustaz, saya telefon tak mana pun roundabout. Saya pun tak mana pun roundabout. Tapi orang lain 5 minit sampai, ustaz 20 minit baru sampai. Kata ustaz sampai dah. Duduk atas kursi ni, duduk letak bungkuk elok, ustaz dah sampai. Ataupun tengah duduk parking kereta tu, sampai. Itu kalau saya duduk terus di sini, yang tu dalam bahasa Arab dia panggil ma'a. Dah clear. Tapi kalau sampai ke parking, dah kira sampai tu ila. Jadi kita nak basuh daripada ujung ni dengan siku, itu nama dia
basuh tangan bersama siku. Siku wajib. Tapi kalau ila basuh duduk atas batas pun, okey, cantik dah. Ini khilaf para ulama. Tak apa, kita baca. Pendapat ini didukung oleh perbuatan Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia berwuduk dengan mencuci kedua tangannya hingga mencapai kedua lengannya dan mencuci kedua kakinya hingga mencapai kedua betihnya. Kemudian dia menyatakan, begitulah aku melihat Rasulullah SAW berwuduk. Dia kata disokong oleh satu hadis Imam Muslim. Ini pandangan jumhur. Pandangan jumhur, basuh tangan sampai dengan siku. Disandarkan pada satu hadis Abu Hurairah, hadis Imam Muslim. Abu Hurairah kalau dia ambil wuduk, dia suka bagi lebih. Tangan dia bagi lebih, kaki dia bagi lebih. Sebahagian ulama hadis kata yang tu adalah pandangan dia saja. Pandangan dia saja. Sebab apa? Sebab ayat Quran 6 Al-Maidah tu qat'i. Dah habaq dah. Batas dia siku. Kaedah menyatakan perkara yang membedakan, perkara yang menyebabkan tak sempurna suatu kewajipan, maka perkara itu juga wajib. Ma la yutimmu bihil wajib, ma la yutimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Perkara yang menyebabkan tak sempurna sesuatu kewajipan, maka perkara itu juga jadi wajib. Apa yang kalau dia tak ada, tak boleh buat benda wajib. Walaupun dia tu tak wajib, tapi kerana dia platform pada wajib, maka dia pun jadi wajib. Dia pun jadi wajib. Kita pergi ayak. Kalau kita buat tempat mengaji tak ada pergi ayak, nak ambil sembahyang lagu mana? Sedangkan yang wajib ambil uduk. Wajib tu ambil uduk. Tapi dekat kepala pergi ayak tu lah kita duduk pisuah tangan. Maka automatik menyediakan sarana perkakas tu jadi wajib. Pasal apa? Pasal tak ada dia, tak boleh buat benda wajib. Maka demikianlah, kalau tak basuh sampai siku ni, dia jadi macam wah-wah. Wah-wah haram. Wajibnya yakin. Maka basuh terus dengan siku, dia kata, hilanglah kita punya wah-wah itu. Selesai dia kata. Tidak bisa dikatakan mencuci tangan dengan sempurna kecuali jika telah mencuci seluruh siku, dia kata. Ini pandangan jumhur. Tapi ikhwan, Imam Malik bukan kecil punya orang. Imam Malik kata kalau di atas apa yang Tuhan perintah kita basuh sampai tak kena siku pun. Kita basuh-basuh tak kena siku. Wuduk kita dianggap sah kerana perkataan ila tu dibincang. Ila pelengkap ayat kah? Ila dengan makna ma'a kah? So kita haduk mengaji ni ikhwan, kita basuh sampai siku. Kita basuh sampai siku, kita bagi lebih sikit. Kemudian kita tengok ada orang Arab kadang-kadang ambil wuduk tak kena pun siku. Kita jangan duk pergi buat mata macam spotlight. Ngaji. Dia satu macam punya terbeliak biji mata juga. Dia buat. Dia buat dah cicak man dah. Allah harap ni. Inilah masalah mereka. Mengaji tak mau. Kebetulan Arab tu reti Melayu. Dia kata siapa tak mengaji? Ni Imam Malik hantar tak? Hang lah mengaji tak jumpa bab ni. Kadang-kadang kita yakin benda tu kena buat. Dengan kita tahu ada pandangan ulama lain dan mereka berpandangan mengikut dia punya saluran kawaid syarak ni. Depa bagi pandangan mengikut sistem-sistem hukum. So kita amal lah apa yang kita yakin dan kita tak boleh kata apa-apa kat dia. Jangan kata apa. Kecuali dia kata sesuatu tak ikut sistem dia. Kita boleh kritik lah apa hang cakap ambil tahu ni. Hang cakap ni benda tak betul. Hang punya pandangan ni tak betul. Pasal apa? Pasal hang tak ikut sistem. Benda tu ikut sistem. Kalau kita kata based on mazhab, based on scholar kita punya scholar kan, betul sahabat? Betul. Kita punya para fuqaha kita kata mazhab Syafi'i begini, mazhab Malik begini, so tutup mulut lah kalau benda tu wujud. Kalau benda tu tak ada, barulah kita tanya. Tapi pelajaran kita bukan kita berhenti dekat mazhab saja. Kita duk belajar ni sampai pada dalil-dalil mereka. Jauh sikit kita duk pergi. Jadi kita nak tengok dalil mereka masing-masing. Hatta kita duk tengok tuan kitab kita. Ada bab dia cakap, dia bawa dalil.
Ada bab dia kata saja. Dia ambil suara ramai ulama dulu. Lepas tu dia tak bawa dalil. So kita kena tahulah bab tu. Supaya kita mengaji ni tahu. Kalau orang tolak satu pandangan ulama yang dia tak ada dalil secara mutlak, bukan tolak agama. Itu hanya macam dalam mesyuarat tolak satu pandangan. Tolak satu pandangan, saya tak bersetuju. Allah, kita buat muka astagfirullah, tak setuju. Janganlah macam tu. Itu satu pandangan. Pandangan kita tengok, banyak pandangan. Mesti kita tengok. Macam kes ni, jumhur ulama kata basuh sampai siku. Bagi kena siku. Bagi lebih sikit pun tak apa. Imam Malik kata, tak. Berbeza dengan pendapat sebahagian ulama Malikiyah. Dia kata tak apa. Clear. Yang ketiga, mengusap kepala. Firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum. Dan sapulah kepala kamu. Sapu kepala kamu. Para ulama sepakat mengusap kepala hukumnya wajib. Semua ulama kata basuh tangan wajib, basuh muka wajib. Depa nanti khilaf cara. Depa nanti khilaf had. Batas depa khilaf. Tak ada ulama kata ambil air sembahyang untuk sembahyang sunat. Tak ada. Semua sepakat wajib. Pasal Quran yang kata idza qumtum ila salat. Ikhwan, dalam perbahasan fuqaha ni tak banyak mereka berselisih dengan Quran. Kebanyakan mereka berselisih dengan hadis. Pasal hadis ni banyak, dengan Quran ni jarang. Sembahyang jemaat, tak ada fuqaha kata sembahyang jemaat tak ada. Tu ayat tu nak buat mana? Idza nudiya lis-salah yaumil jumaah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Tapi mereka selisih tak mana? Mereka selisih apa yang Quran tak sebut. Jumlah orang nak sembahyang jemaat, mereka selisih. Hukum untuk sembahyang jemaat, mereka selisih. Kedudukan khutbah dalam sembahyang jemaat, mereka selisih. Tapi sembahyang jemaat, wujud tak wujud, mereka tak selisih, dia wujud. Mereka akan berselisih dengan hadis. Jumlah, hak sebut 40 ada, hak sebut 12 orang ada syarat sah, hak sebut jemaah sudahlah tu saya kira 40 ke 12. Janji ada orang baca khutbah, ada orang nak jadi imam, ada orang kita nak panggil makmum, jalan bila. Mereka akan berselisih dengan hadis. Nah, masa itulah kerja para muhaqqiq, depa tengok balik hadis tu sampai ke tak sampai, ataupun hadis tu sampai, para ulama yang terima hadis tu dia menilai hadis tu tak sahih, dia ragu dengan segala rawi-rawi yang ada. Masa tu berlaku perbincangannya banyak. Kita nak faham pasal apa hadis tu ada, dia tak terima. Itu jadi perbahasan panjang. Dia akan bawa dalil dia. Aku tak suka dengan rawi ni kerana rawi ni daripada bumi Taif. Aku tak suka rawi bumi Taif. Pasal apa? Pasal bumi yang buat kekasih Allah menangis. Ada para ulama singkirkan macam tu. Tapi datang para muhaqqiq kaji balik, adakah kerana dia duduk di Taif itu menyebabkan kita tolak hadis dia? Secara rasional. Secara mangkuk pula dah, ma'qul. Mangkuk tu lain, ma'qul, reasonable. Pasal apa kita tak suka pada dia? Saya tak suka pasal dia anak kawan tu. Apa masalah dia jadi anak kawan tu? Tak boleh. Saya dengan dia tindih bayang pun tak boleh. Tuhan dengan bapa dia. Pasal apa? Hampir hukum anak dia. Saya tak mau. Benih kawan tu semua saya tak mau. Ada orang macam tu, Pakcik. Dia punya asabiah tu kuat. Jadi kita ni tengok, kita sebagai anak-anak, kita tengok bapa kita tak boleh terima kawan kita, reasonable dah alasan bapa kita. Jangan kita taksub dengan pak kita. Aku kawan dengan hang lama dah. Pasal pak hang tak suka kat aku, pak aku bermusuh dengan pak hang, pak aku tak suka pada hang, maka hari ni putih. Reason yang bapa kita bagi tu masuk akal ke tak? Kena tengok . Kalau kita tolak agama masuk dalam parit, kita ikutlah bapa kita. Kita kata, ayah, saya bukan nak derhaka, tapi ayah punya alasan tu tak masuk akal. Akal tak masuk aku tak peduli. Yang penting hang anak aku. Yang tu yang aku tahu. Hang kawan dengan dia, hang bukan anak aku. Tak boleh, kita ada agama. Agama nak berusaha mana? Pasal itu ada dua orang kan, nanti kita jumpa dalam Riyadhus Salihin. Berjalan depan Nabi. Nabi tengok satu orang, Nabi kata, apa pandangan kamu tentang dia?
Dia berkata, ya Rasulullah, dia ni bagus, kemas elok kawan ni. Dia ni kalau minang anak siapa pun dia tak, insya-Allah dapat lah. Dua saat lintas satu orang. Nabi kata, dia ni macam mana pula? Dia ni kaya Rasulullah, tak payah minta pun orang tolak dah. Tambah kalau dia minta memang kena tolak punya. Apa Nabi kata? Nabi kata sesungguhnya yang nombor 2 ni lebih baik di sisi Allah daripada yang pertama. Jadi kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin. Nabi ajak kita menilai manusia berdasarkan Allah, bukan kita. Kita banyak perasaan kita, emosi kita banyak masuk. Kita tak suka kat dia pasal apa? Pasal kita tak suka. Walaupun dia tu ada buat Allahu Akbar, kebaikan. Jadi kadang-kadang kita tak setuju dengan pandangan dia, tapi dia punya kebaikan tu kita nak berusaha lah. Saya kadang-kadang sembang dengan Ustaz Abdullah, guru kita kan. Saya tak sama dengan dia. Dia 3 rudai. Siapalah duk ajak yang pelik-pelik ni. Ada bab saya kata, mana boleh macam tu Ustaz? Saya kata saya tak setuju. Aku peduli bang, tak setuju. Ni hadis dia kata. Tapi tak setuju tu tak setujulah. Saya tak setuju dengan dia. Walaupun saya belajar awal daripada dia. Tapi kebaikan dia tu macam mana? Berapa banyak orang kena kanser, dia pergi tolong sengat-sengat. Kena kanser, pergi tolong, pergi ziarah, bagi bantuan. Kita tak tahu, kita dah ingat Allah ceramah banyak, pergi umrah pula lah tu. Kita punya income tax kan, kita ni income tax, suka duk pick orang punya pendapatan. Nega ni buka ni mesti jual karipat banyak ni, orang nanti beli. Kita hamba Allah tu dia menega tu nak buat rumah batu ke, nak pergi tolong orang ke. Kita tak mau baca tu semua. Kita baca, kita tak setuju dengan dia, mesti semua benda dia buat tak laku depan mata kita. Tak betul. Laku tu tak betul. Kebaikan manusia ni kita kena terima, kebaikan. Kita tak suka dengan Dr. Zakir Naik tu, tak suka, bilang tak habis lagi. Bukan mesti kita terima semua pandangan dia. Dia bukan Rasul, dia bukan Nabi. Tapi kebaikan dia kita nak buang sampai masuk dalam parit, tak boleh. Tak boleh. Ada benda kita tak mampu buat. Ni dewan ni ikhwan. Saya bukan boleh jaga. Siapa yang jaga? Ni lah muka jaga-jaga. Ini muka jaga. Kan? Tapi walaupun mereka jaga, siapa yang menyumbang? Antum yang sumbang. Ada satu projek kita nak buat kan, antum tak sumbang, hak jaga-jaga ni tak garudai. Elok nanti naik area TV Color, ni hitam putih dia nak TV Color. Yang kita boleh nak pergi hantar makanan sampai sik mana ke? Siapa yang sumbang? Ustaz Kupang tak bagi. Pasal nak pelepas duit kereta. Yang kata ustaz tu. Siapa yang sumbang? Tuan Pai Sudia beras sampai berapa tingkat punya duk dah. Dengan susu, dengan semua, antum yang sumbang. Habis saya nak kata apa kat antum? Saya nak kata antum tak tegakkan sunnah. Saya seorang aja tegak sunnah. Saya nak jawab apa depan Tuhan? Hang mai duduk, janji pukul 8, mai 8.30 hang duduk tu pun orang tak lari, tu macam hang duk buat ranjau pula kat orang. Tak boleh macam tu ya kawan. Tak boleh macam tu. Kena. Macam itulah para ulama berbincang. Janganlah sampai kita kata hebat para ulama berbincang sampai hak Nabi sebut tu hilang terus di mata kita. Tak boleh macam tu. Dia Rasulullah. Kalau dia tak melafazkan hadis itu, mereka tak boleh bincang. Ni, ada universiti banyak Islam ni dalam dunia. Pasal apa universiti tu ada? Pasal apa mereka pergi mengaji agama? Pasal apa orang boleh buat PhD hadis? Pasal hadis tu mai daripada mulut Nabi lah orang hari ni ada PhD. Kalau Nabi tak berkeluar hadis, hang nak buat PhD apa? Jadi jangan sampai perbincangan orang tu dia tutup mata kita siapa dia Rasulullah. Dalam hadis Abi Daud kan, hadis itu dihasankan oleh Abi Daud, hadis Abu Hurairah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa Rasulullah ni? Orang duk maki kat Rasulullah boleh teruskan lagi, orang buat macam tu, Rasulullah boleh, apa ni ya Rasulullah? Macam mana Rasulullah macam ni? Kita bukan kata orang maki, orang cemdek pun kita muka dah lain lah. Saya kalau orang cemdek bacik bari jadi putih. Pelik. Betul tak? Bila cemdek tak jadi merah jadi putih. Cemdek. Bukan kau ultimate fire kita depan-depan.
Nabi ni ikhwan peringkat awal buat kerja Islam di Mekah, macam manalah yang mata dia turun melihat penderitaan para sahabat. Bila dia hijrah ke Madinah, dia hidup sana elok, dia buat Fatuhul Mekah, orang-orang yang kianat dia di bumi Mekah ni mai pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi boleh tengok muka dia, dia tak teringat nak balas, dia boleh kata antumut tulaq, kamu semua bebas. Nabi kata kekuatan apa dia dapat. Kata Abu Hurairah, Nabi jawab apa? Nabi kata sesungguhnya aku, Tuhan bagi rahmat kasih sayang yang tinggi seperti mana bapa melihat anak-anak dia. Tu Nabi bagi pada kita. Macam mana bapa? Kita dah jadi bapa Pak Mik kan, Pak Cik. Kadang-kadang kita geram tak perangai anak kita. Geram. Tapi geram tu, Mik geram lah, bukan kata tak geram. Tapi sayang lebih daripada geram. Ada bapa yang dia tak boleh tahan, dia panas dengan anak dia, ketak satu badan, beringgut segala kening-kening ni semua, tak boleh tahan. Backhand dah sampai, pam kata dia bagi, shut up yo. Pam, anak terlentang. Anak pula cerdik, macam labu, tak dan kena cucuk dengan garpu dah buta mata. Tengok anak dia tidur dengan duk tersedu-sedu tu, hati bapak ni, hati bapak tadi ni boleh nampak macam KL Gangster tadi ni, dia tengok balik anak tidur duk sedu-sedu tu, dia turun air mata. Awaklah aku buat lagu ni. Bini kata buat lagi anak orang, buat lagi anak orang. Bini pula kena. Anak orang bukan anak aku kan? Empat kena pula, bini pula tersedu. Tengok anak, aduh, kita ambil tali pinggang, kita pukul berbalok perut dia, berbalok pungkok dia. Kata bapak ni marah anak dia. Anak dia tuang sekolah, dia marah. Dia tak mahu anak dia bodoh macam dia. Dia susah payah untuk anak dia. Anak dia dapat SPM tak cantik, dia koyak SPM tu punya tu. Satu punya penampak dia bagi bam, kata anak kena. Anak kena tu macam ambil SPM balik. Start motor pergi kena apa, kalau lebih kurang kena cendai ke semua, turun apa balik. Dia tengok anak dia tu, dia tengok anak makan nasi ni. Oh, itu semua time-time ya kawan, gelora bapak tu memuncak. Anak tengah tidur, anak sakit, anak makan ni dia picit jantung bapak tu, dia keluar, oh dia main. Hang tak usah misai garam macam mana lah, hang tak usah duk main tomoy macam mana, dengan anak hang terlentang. Dengan anak hang terlentang. Tengok anak duk makan nasi, suap, tangan membengkak kena katuk dengan ruler. Dulu tak ada pembaris, ruler. Kan? Nabi SAW, ikhwan, kalau kita dengan anak-anak macam tu, orang kata pakcik, Allah, anak pakcik ni jahat pakcik, dia ni kaki dadah pakcik, dia bukan kata kaki dadah, dia pusher. Polis panggil, mai tengok ni. Yang kata mak, bapak ni dia tengok anak dia, dia tetap sayang. Dia kata polis silap kot. Polis terbakar. Polis, statement tu, polis tu terbakar. Polis tu kata apa? Kami silap. Dah hampa silap. Lembut aja dia cakap. Dia sengat hati polis. Silap kot, anak orang lain. Polis geram. Boleh kata aku perasan pakcik ni duduk semalam dalam lokap apa. Dia geram. Dia duduk kata anak dia bagus lah. Pasal apa bapak ada benda tu ikhwan? Pasal apa mak sanggup pergi gadai mah, gadai tu nak jamin anak duduk dalam lokap? Wahai urine test, budak tu isap dadah, budak tu ganja. Pasal apa sanggup pergi jual mah perak ni? Pasal sayang ikhwan. Dan sayang ni tak boleh nak cerita. Boleh cerita ke sayang? Kalau saya tanya sahabat sayang tak bini sayang, cerita saya macam mana? Jam apa Mek? Jam apa? Macam mana nak cerita sayang? Serap. Tambah suami yang beranak jenis tahun tak senyum ni. Kan? Dia sayang kat bini dia, tapi dia nak kata I love you tu, kalau dia kata, dia nanti masuk pojok, dia muntah berketak. Dia keluar, geruk, dia keluar. Pasal apa? Jadi satu macam punya geli geleman Pak Mik. Macam duk pergi pegang benda lembik.
Hak bini tu pun Pak Hamid tak boleh nanti tidur satu hari dengan gelak kuki. Apa pasal dia ni tadi lagu ni. Tapi kalau tanya sayang tak? Sayang, sangat sayang. Benda komplek lagi, komplek kan? Komplek bukan bangunan ke? Very komplek. Orang kahwin dua. Yang ni pun dia sayang, yang ni pun dia sayang. Han nak cerita macam mana? Macam mana? Saja cerita macam kita dah lalui tu. Saja cerita tu. Kan? Tak, saya satu lah sampai kena kapan pun. Tengok bini tua, sayang. Tengok bini muda, sayang. Tengok anak-anak dengan bini mula, sayang. Anak-anak dengan bini nombor 2, sayang. Kalau orang duk peding kepala, sayang konon. Kalau hang sayang tak buat lagu ni lah kat bini tua. Dia kata dah, aku kahwin dengan ini, aku sayang. Kalau orang minta, bagi pen, bagi kertas, tulis macam mana yang kata sayang tu, tak boleh tulis. Ni orang tua-tua kata apa, Pak Mit? Hanya jauh hari mengenal menikam. Antum fikir benda ni tak dapat. Cuba antum letak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Macam mana dia sayang kat kita, dia sabar dengan karenah kita. Dan kita duk baca, ambil ayat sembahyang ni, duk baca pasal dia. Antum tahu tak, sebahagian daripada masalah kita di padang mahsyar Nabi tanggung. Sebahagian besar masalah kita. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, apa Nabi sebut? Nabi kata semua Nabi, likullin nabiyyin da'watun mustajabah. Semua Nabi Tuhan bagi doa yang makbul. Dan mereka semua dah pakai atas dunia. Nabi kata aku simpan untuk umat aku di hari akhirat. Sebahagian masalah kita tak ada penting diri, tak ada apa. Siapalah ikhwan, siapa dia? Yang hari akhirat sanggup buat kat kita macam tu kalau bukan dia. Tok guru mana nak buat? Syekh mana nak buat? Habib mana nak buat? Maulana mana nak buat? Al-Fadil mana nak buat? Kita sendiri telanjang bulat. Nasib kita. Yang Aisyah tanya kat Nabi, ya Rasulullah, semua pakai telanjang, tak malukah kita? Nabi kata urusan tu menyebabkan mata kita tak dan tahu siapa duduk sebelah kita. Dia simpan doa dan dia tahu doa tu makbul. Dia nak tolong. Yang nama dia syafa'ah Rasulullah li ummati. Syafaat Nabi pada umat dia. Selesai dengan dia. Dunia ni dia Allahu Akbar. Kita bacakan hadis baru ni. Yang Nabi baca surah Ibrahim. Lepas tu Nabi baca surah Al-Ma'idah. Nabi teriak. Nabi angkat tangan naik ke langit. Nabi kata Allahumma ummati. Nabi kata ya Allah umat aku macam mana? Oh, tak ada orang. Sayang dia kat kita tu, dia sabar ke kita ya kawan. Dia bawa semua sampai dia kata sebaik-baik petunjuk dia. Dan kita duk baca ni kawan sampai bab macam mana nak sapu kepala ni dari dia. Maka tak sepatutnya kita ragu bila kita dengar hadis-hadis Nabi. Dan kalau ada orang cakap tak sama dengan hadis Nabi, itulah sepatutnya kita ragu. Kita patut tanya, pasal apa hang berani sampai tahu ni? Pasal apa hang buat macam ni? Hang tak sedang ke siapa dia Rasulullah? Sepatutnya macam tu ya kawan. Baik, mengusap kepala. Macam mana kita nak sapu kepala? Dia kata para ulama sepakat hukum mengusap kepala hukumnya wajib. Namun mereka berselisih pendapat tentang kadar sahnya pada 3 pendapat. Yang kata nak sapu kepala ni nak pegang tahap sah dekat mana? Sapu kepala ni wajib, tapi bincang sah dia dekat mana? Dah kira sapu dah. Mana dia punya kawasan dia? Kita sapu sikit dianggap telah menunaikan ayat tu. Dia kata ada 3 pendapat. Pendapat pertama, wajib mengusap seluruh kepala, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ini adalah mazhab Malik, Zahir, mazhab Ahmad dan para sahabatnya, Ibnu Ubaid, Ibnu Al-Munzir, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang pertama, dia kata wajib kita sapu seluruh kepala, daripada depan kita heret pergi ke belakang. Dia kata wajib, baik laki-laki baik perempuan. Siapa yang kata benda ni? Di antaranya mazhab Imam Malik.
Apa dalil mereka? Dia kata bila mereka kata wajib, ni dalil mereka. Apa dalil mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sapulah kepalamu. Huruf ba, wamsahu bi ruusikum. Bi itu huruf ba tu. Pada kata biru, dia kata pada perkataan biruusikum berfungsi sebagai, tulis Melayu payah baca, ilsyaq. Maka perkiraan ayat, maksud ayat di sini adalah wamsahu ru'usakum, dan sapulah kepalamu, sebagaimana halnya dia menyapu wajah pada saat bertayamum, kerana keduanya dalam ayat disebut dengan lafaz yang sama. Firman Allah tentang ayat tayamum, faghsilu wujuhakum, maka sapulah muka kamu, yakni sapulah seluruhnya. Ini pandangan dia dari segi bahasa. Dia kata berdasarkan ayat itu Allah kata wamsahu biruusikum, wamsahu biruusikum. Maksud dia apa ikhwan? Maksud dia Allah kata sapulah ruusikum. Ruus jamak daripada ra'sun. Kalau satu kita kata ra'sun. Maksud dia sapulah kepala kamu. Apa saja dipanggil kepala kena sapu. Dia punya pandangan yang pertama macam tu, sebab ayat wudu dengan ayat suruh tayamum sama. Suruh sapu muka kan? Semua. Ada tak kita faham bila sapu muka, basuh sebelah aja, tak basuh belah ni, sudah dikata basuh? Dia kena semua. Kalau itu kita kata semua, kepala pun sama, dia kata. Itu satu hujah. Hujah yang kedua, perkara ini telah dijelaskan oleh sunnah yang datang dari Nabi SAW, iaitu ketika berwuduk Nabi mengusap seluruh kepalanya. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi mendatangi kami, lalu kami menyediakan untuk beliau ayak dalam bejana terbuat daripada kuningan. Kuningan ni orang panggil apa? Tembaga ke? Lalu beliau berwuduk dengan mencuci wajahnya 3 kali, mencuci kedua tangannya hingga siku 2 kali, mengusap kepalanya ke depan lalu ke belakang, dan mencuci kedua kakinya. Dalam riwayat lain, beliau mengusap kepalanya seluruhnya. Dia pegang riwayat ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dia kata berdasarkan hadis ni, Abdullah bin Zaid cerita, dia bawa satu bekas kat Nabi suruh tangan masuk dalam tu, basuh muka, basuh tangan sampai kepala, Nabi tarik daripada depan sampai ke belakang tarik balik mai depan. Lepas tu Nabi basuh kaki, Nabi buat benda tu semua. Maka dia kata berdasarkan hadis ni menunjuk sapu kepala tu semua kepala. Ini yang dipegang dalam mazhab Imam Malik, dan ini juga pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Yang ketiga, dia bawa hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis Al-Mughirah ni hadis Imam Muslim. Nabi SAW berwuduk lalu mengusap sepatunya serta mengusap bahagian depan kepala dan serbannya. Nabi berwuduk dengan mengusap sepatu. Nabi tak buka kasut dia. Serta mengusap bahagian depan kepala dan serban dia. Nabi pakai serban. Nabi tolak serban setengah kepala. Nampak rambut, Nabi basuh rambut. Bila Nabi basuh rambut ni, maknanya Nabi basuh separuh kan? Lepas tu apa yang ada atas kepala ni Nabi basuh juga ke serban dia. Kalaulah separuh ni dianggap dah basuh, tak perlu Nabi atas serban dia. Bila Nabi tarik atas serban dia, bermakna itu mewakili seluruh apa yang ada atas kepala. Itu dia punya hujah. Jika cukup mengusap bahagian depan kepala, tentulah Nabi tidak perlu mengusap bahagian atas serbannya. Hal ini menunjukkan wajibnya mengusap seluruh kepala. Ini pandangannya pertama. Boleh Agus? Kalau Agus faham, bermakna semua faham lah. Dia mewakili. Dia satu pandangan. Pandangan yang kedua. Tapi antum tengok, bila dia bagi pandangan, dia bagi dia punya cerita dia punya dalil. Pandangan yang kedua tentang sapu kepala ni, sah mengusap sebahagian kepala. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Ini Nawawi ulang dalam kitab dia Al-Majmu' benda sama.
Tetapi mereka berbeza pendapat tentang kadar yang diperbolehkan. Ada yang menyatakan tidak 3 helai rambut, ada menyatakan seperempat kepala, ada yang menyatakan setengah kepala. Pandangan yang kedua, dia kata tak perlulah basuh sampai, sapu sampai seluruh kepala, sebahagian dah cukup sah. Sebab Quran kata ru'us, ra'sun. Saya letak tangan saya tang sini, antum tengok, antum akan kata saya letak tangan tang mana? Ustaz pegang hidung. Memang mengantuk betul kawan tu, kan? Saya tak tang sini, antum kata saya tak tahu mana? Kalau saya tak tang sini, dia kan? Kalau saya tak tang sini, kepala. Ustaz letak tangan, kalau kita nak buat ayat, ustaz meletakkan tangannya yang kanan di atas kepala. Kalau ada kawan dia buat ayat, kawan pertama dia kata ustaz telah meletakkan tangan kanannya di atas kepalanya. Kawan nombor 2 pula kata sesungguhnya ustaz telah meletakkan tangan kanannya di atas sebahagian kepalanya. Yang mana betul? Dua-dua betul. Masalah apa? Masalah buat ayat. Masalah buat ayat. Kuliah kita bila punya kuliah, kawan tu WhatsApp kat saya. Saya kata Dr. Zakir Naik telah mengislamkan berjuta orang. Saya minta ustaz faktakan. Alamak, fakta pula. Mailah nak layan pokok ni. Tapi nak abang sikit lah. Malas jugalah, tapi saja nak abang. Kami orang Pulau Pinang ni ada bahasanya orang lain tak ada. Itu saja nak abang. Nak faham bahasa-bahasa kami, meduk sebulan dengan kami. Bukan kata faham, nanti jahanam terus. Hanya bahasa tu orang Pulau Pinang aja boleh faham. Orang Pulau Pinang. Aku nanti hariah baru hantar. Hariah. Duk pergi cari dalam dewan, tak jumpa sampai kiamat. Apa dia? Hariah. Tak ada. Jadi ada bahasa orang Pulau Pinang, kadang-kadang dia dah habaq banyak. Dia kata duit kawan tu berjuta. Wahai kawan tu dapat 15,000 je. Dia kata apa? Berjuta. Tak ada. Inilah keunikan negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah, kan? Tak mau nak yang macam-macam. Baca kitab 940. Baik, pandangan yang kedua, dia kata sah mengusap sebahagian kepala. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Tapi mereka berbeza pendapat tentang kadar yang diperbolehkan. Kadar yang kata sah tu. Ada menyatakan 3 helai rambut, ada menyatakan seperempat kepala, ada menyatakan setengah. Depa duk kata ni semua pasal apa? Hujah depa ialah bahawa huruf ba dalam firman Tuhan, wamsahu bi ru'usikum, bi, dan sapulah kepala, adalah untuk tab'id. Nama dia ba tu ba tab'id, bukan ba ilsyaq, bukan ba menunjukkan, ba mewakili keseluruhan, tapi ba tab'id. Tab'id maksud dia apa? Sapulah sebahagian kepala kamu. Bahasa Arab juga. Nanti antum belajar dalam ilmu nahu ni, ulama Kufah dengan ulama Basrah khilaf bahasa Arab. Khilaf bahasa. Ulama Kufah macam lain, ulama Basrah macam lain. Antum tengok, dua-dua pakai bahasa Arab. Dia ni kata ba tu menunjukkan semua kepala. Kawan ni pula ba tu ba tab'id, menunjukkan sebahagian kepala. Yang kedua, dia kata diriwayatkan dari Nabi SAW bahawa beliau mengusap pada umbun-umbunnya bahagian depan kepala. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah kata ada riwayat. Ada riwayat menceritakan Nabi pakai kain serban macam ni. Nabi tolak pergi belakang, Nabi sapu atas umbun kepala, dan Nabi tak sapu dah atas serban. Ada riwayat. Kalau mesti macam tu semua, hujah mereka juga. Baik, hujah ketiga, pendapat ketiga, wajib mengusap seluruh kepala bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan. Dia main macam tu. Bagi orang laki-laki wajib, bagi orang perempuan tak wajib. Pendapat yang pertama, wajib semua, seluruh kepala, baik laki-laki dan
dan perempuan. Pasal apa dia kata macam ni? Siapa yang kata macam ni? Ini satu riwayat daripada Imam Ahmad. Kita dengar macam kelakar, tapi yang cakap ni bukan orang kecil. Imam Ahmad. Kalau kita baca satu kitab tafsir Bakmi, nama dia apa? Ahkamul Quran oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Dahsyat. Dia sampai pada ayat nisaukum harsul lakum fa'atu harsakum anna syi'tum, surah Baqarah tu. Allah kata isteri-isteri kamu itu adalah ladang untuk kamu, maka datangilah dia macam mana pun. Dia kata berdasarkan ayat ni dalam ahkamul Quran, berdasarkan ayat ni Allah dah kata dah bini kita tu macam ladang. Ladang ni ada tak pintu masuk dia? Bendang kita kan, kita nak masuk ke mana? Ada tak orang pernah buat masuk ke kanan? Mana ada ladang terbuka macam tu. Lompat bila celapak bila macam mana pun. Dia kata berdasarkan ayat ni Allah kata isteri kamu adalah hak kamu, datanglah macam mana pun. Dia kata berdasarkan ayat ni suami boleh meliwat isteri. Bukan kecil punya orang. Kita dengar nanti saya ulama bincang, ulama kata kemungkinan hadis yang melarang tu tak sampai ke dia. Kan Nabi kata Allah laknat suami yang mendatangi isteri daripada duburnya, Allah laknat. Tapi dia yang cakap tu bukan kecil punya orang. Besar punya orang. Pasal tu ilmu ni ikhwan, ilmu ni dia tak tengok nama apa, nombor IC, dia tak tengok. Dia tengok hujah. Kalau kita nak buat keras kepala kita kan, Pakcik Bari, kita nak buat keras kepala, siapa kata tak boleh bini aku? Satu, aku bayar mas kahwin. Yang kedua, dulu semua haram pegang, mu tak boleh lah dah jadi lelaki bini, apa tak boleh? Kita kata tak boleh, hadis laknat. Habis Ibn Arabi, anak buah dia tahu mana? Ingat dia siapa? Dia tak tahu hadis ke? Ingat dia macam hang ke? Kalau orang main hujah macam tu, akan lingkup sebahagian khazanah Nabi Muhammad. Agama, sebahagian agama Islam ni akan ranak kalau hujah-hujah ni kita pakai. Cembak sembahyang jemaat tadi kan, ada imam mazhab kata sembahyang jemaat fardu kifayah. Anak kata apa kat dia? Kalau kita berhujah, dia imam mazhab, dia tokoh besar, dia buka mazhab, kita jangan bantah dia. Maka betul lah orang hari ni tak pergi sembahyang jemaat, hak budak-budak Kelang tak pergi sembahyang jemaat, ataupun naik bas lepas tu menyorok bawah perut bas, pergi duduk kedai makan. Dia kata apa? Tak baca ke fatwa ulama mazhab fardu kifayah macam sembahyang mayat. Hak lain semua pergi, kami tak payah tu, kami duduk kedai kopi ni. Hak nak kata apa kat dia? Akan ranak agama ni sebahagian kalau kita punya sikap tak faham apa itu cahaya ilmu. Lepas tu kita tengok ni semua ni, kita duduk tengok. Pendapat yang ketiga, dia kata untuk laki-laki wajib basuh semua kepala, untuk perempuan tak wajib. Dia kata ini sebahagian riwayat Imam Ahmad. Dia menyatakan, aku berharap perempuan lebih dimudahkan dalam hal membasuh kepala. Tengok Imam Ahmad punya cakap. Dia kata tak boleh wajib pada orang perempuan, pasal dia melibatkan masalah rambut, kepala dia. Aku harap, kata dia, kerana Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya, kerana Aisyah pernah hanya menyapu bahagian depan kepalanya. Ibnu Qudamah berkata, Ahmad adalah seorang ahli hadis dan dia tidak mengemukakan satu, apa dia Melayu panggil? Argument. Apa dia? Hujah tentang satu peristiwa kecuali jika ada dalil yang sah menurutnya, insya-Allah. Siapa kata ni? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab dia Al-Mughni. Dia kata Imam Ahmad kata perempuan tak payah semua kepala, sikit dah. Laki-laki kena semua. Kata Imam Ibn Qudamah, hampa mau tahu satu peribadi Imam Ahmad, dia kalau tak ada satu hadis sahih, dia tak akan cakap. Yang tu hampa mau tahu. Kalau kita taksub dengan Imam Ibn Qudamah, maksud dia apa? Imam Ahmad tak akan bercakap kalau tak ada satu hadis yang tidak sahih. Kalau kita pegang perkataan tu, bermakna pendapat Imam Ahmad adalah kuat lah. Tapi Imam Syafi'i sendiri khilaf dengan Imam Ahmad banyak benda.
Imam Ahmad ambil hadis sahih tentang Nabi pacak pelepah kurma atas kubur kan. Imam Ahmad kata tengok Nabi pacak, kalau pelepah kurma tu boleh memberi pertolongan, diringankan azab pada dua kubur tu, apatah lagi Al-Quran. Quran lebih mulia daripada pelepah kurma. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Hadis Imam Ahmad tu sangat sahih, tapi bukan itu cara hujah dia. Anda tengok kadang-kadang dia ada shot ni, orang tengok side, apa kita panggil side, apa, pandang sisi. Dari segi keotentan hadis tu tak dipertikaikan, tapi cara istinbat mula dibincangkan. Kalau kita pakai pandangan Ibnu Qudamah tadi, kita kata Imam Ahmad tak akan cakap kalau hadis tu tak sahih, betul. Tapi Imam Syafi'i tengok daripada satu sudut. Pertama, kawan tu kena azab, Nabi dengar. Yang kedua, tangan yang pacak tu tangan Nabi. Yang ketiga, kawan tu kena azab, hanya Nabi seorang aja dengar. Dia melibatkan perkhabaran yang ghaib, dan Quran kata benda ghaib hanya Rasul kami saja yang tahu, kami bagi pada mereka. Jadi kalau kita nak istinbat, maka kita kena, pertama kena dengar. Yang kedua, yang pertama pun tak boleh tunai ikhwan, nak kena dengar dulu. Kalau kita pakai syarat tu ikhwan, yang tunggu nak dengar ni ramai dah. Tak lagi duduk pejam-pejam mata buat muka herat. Buat muka herat. Oh, macam Jason King kan. Dia itu punya teropong. Dia ni duk buat apa muka herat lagu ni? Menteri Fasolah kan. Rupanya baik punya duk haria. Okay. Jadi kata Imam Syafi'i, dalil itu sahih. Memang hadis itu ada sahih di Bukhari, tetapi bukan itu hujah dia. Masya Allah ikhwan. Baik, antum tengok penulis kata pendapat yang rajih. Apa makna rajih ikhwan? Pendapatnya agak kuat. Kalau marjuh lemah. Pendapatnya agak kuat dari pendapat-pendapat di atas adalah wajibnya mengusap seluruh kepala pada saat berwuduk berdasarkan kekuatan dalil-dalil yang dibawa. Dia bersetuju, dia kata wajib, dia bersetuju. Adapun orang menyatakan huruf ba dalam ayat tersebut untuk menyatakan sebahagian li tab'id, maka hal itu dibantah oleh Imam Sibawih. Imam Sibawih ahli nahu, imam ahli nahu, di 15 tempat dalam kitabnya. Ibnu Burhan berkata, barang siapa menyatakan huruf ba dalam ayat itu bermakna sebahagian, bererti dia telah menyatakan sesuatu yang tak pernah dikenal oleh pakar bahasa. Alamak. Anak kata apa dia? Dia ni ahli bahasa. Kita duk pegang selama ni mazhab Syafi'i lah kan. Basuh sebahagian kepala dah sah. Duduk kadang-kadang ustaz kita kata 3 helai rambut pun sudah cukup. 3 helai rambut. Korang daripada 3 helai tak boleh. 3 helai ataupun sebahagian. Tengok-tengok si Bawih kata tak kuat. Si Bawih bagi tahu. Si Bawih ni bukan duk menjaga rak-wak tu. Si Bawih ni kepakaran dia dalam bahasa Arab. Nahu kita panggil apa? Grammar. Duk main bahasa grammar orang putih panggil. Bukan kata dia duduk di Kelang di mana lah. No, dia zaman dulu si Bawih. Bila sebut saja kita duk mengaji ni, nak berbaris macam mana ni, bila ada amil ni, amil ni sebab huruf belakang tu berubah, harakat awakhiru kalimah ni, yang akhir tu berubah, ta di atas ke, ta di bawah ke, ta di depan ke, ta tu baca dengan tanwin ke, macam mana nak kenal semua tu, si Bawih bagi tahu. Rupanya dalam bab ni Imam Sibawih kritik perkataan, dia kritik fatwa yang disebut oleh Imam Syafi'i dan oleh Imam Abu Hanifah. Dia kata tak dapat dikenal dalam bahasa Arab kalau dikatakan basuh sebahagian kepala tu dengan sebahagian, tak dapat dikenal. Dia tu pakar bahasa. Kadang-kadang kita ni pun ada masalah kan, pakar cakap kita nanti duduk heran tau. Kadang-kadang kita duk kena ranjau dengan bombong jumpa doktor pakar, kita lagu duk tengok pakar tu di bawah. Pakar tu duk ada satu bilik besar, bilik dia pun dah besar, dalam hospital besar. Pakar
Macam siapa kawan kita dulu Pak Long kan, duk pening jumpa bomo kata apa, bomo kata sabarlah, ada orang dengki. Ini dengar apa muka kecut lah. Tak apa insyaAllah budak Nora ni banyak mambang yang jaga dia kan. Bukan sekarang bomo boleh buat. Mula buat ayak dulu, bagi minum ke apa lebih kurang. Duduk pening jalan pun sengit satu macam. Pergi jumpa bomo lain pula kata yang ni bukan ni, dia ni ada menumpang belah kanan ni, dia ni jenis badan gemuk. Oh, jenis badan gemuk tu hang jadi tak seimbang. Pergi hospital pakar pun cek darah semua elok, limpa jantung semua, pedai semua elok, bukan hal darah Dia hantar pergi jumpa lagi satu pakar. Dia kata jom pergi cek apa lebih kurang sikit. Pakar ENT, apa kita panggil? ENT, hidung, telinga, tekak kan. Itu pakar tu tengok je kawan dia, tengok misai kawan tu sengit sebelah. Ni pakar tengok. Dia kata tak ada apa. Dia kata ayak telinga korang. Ayak telinga korang, bukan ayak paru-paru, ayak telinga. Pakar ENT ni, dia tengok cara kawan tu punya misai lagu nak junam sebelah. Dia tengok. Dia kata lagu ni tak ada apa-apa. Dia kata ini ayak telinga kita ni tak seimbang. Hak bomo tu kata menumpang hak gemuk punya. Hak bomo tu dia ni bagi tahu kata sabarlah, orang busuk hati. ENT tengok dia kata yang ni ayak telinga, insya-Allah saya bagi ubat bagi ayak tu seimbang balik, okey. Dia keluar daripada pintu tu, dia lagu tak puas hati kat pakar ni. Dia kata dia ni mana punya pakar duk ranjau aku ni. Dia kata pakar ranjau, dia kata bomo betul. Pasal apa duk kena ranjau dengan bomo. Kita macam tu lah kawan. Kan? Makanlah sajalah terapi kan. Ayak bomo pun minum juga. Makanlah, makan. Tolak asal ayak bomo duk makan ubat-ubat ni, jalan sengit pula stabil lah. Duduk depan cermin nampak misai pun cantik lah dia mai. Dia tak heret. Pergi jumpa pakar ENT balik, dia tengok lagi sekali, okey, dia kata ayak tu dia dah sama dah. Pening pun hilang, semua hilang. Kita tengok. Macam tu kadang-kadang kita dalam agama ikhwan. Pakar hadis kata tak ada, bomo kata ada, kita percaya kat bomo. Kita pun lagu satu macam, dia ni pakar hadis, mana punya pakar hadis. Orang duk baca selalu hadis ni, dia mai kata hadis ni tak ada pula. Dia pergi jadi suuzon dengan baca balik kitab ni. Nak perhabis tajuk tu aja. Kemudian tidak ada hadis sahih. Ini bahasa orang tak mau dengar ni. Tidak ada hadis sahih dari Nabi SAW menyatakan bahawa Nabi hanya mengusap sebahagian kepalanya saja. Dia kata riwayat Nabi letak sebahagian kepala basuh, dia kata tak ada. Tapi jika beliau mengusap umbun-umbun kepala bahagian depannya, maka beliau menyempurnakan dengan mengusap atas serbannya. Kalau Nabi dia tolak pergi, dia sapu depan, dia mesti lepas tu dia bagi sama balik kepiah dia akan sapu ayak ke atas, menunjukkan dia suka nak basuh semua kepala. Dia kata macam tu. Maka beliau menyempurnakan dengan mengusap bahagian serbannya. Adapun untuk wanita, penulis tidak mengetahui adanya dalil yang membezakan antara wanita dengan laki-laki dalam masalah ni. Akan tetapi boleh bagi wanita mengusap bahagian atas kerudungnya. Ini pendapat tuan kitab kita. Dia kata orang perempuan sebenarnya kalau benda tu kena ke orang perempuan, benda yang sama juga kena pada orang jantan. Dia tak ada beza lelaki dan perempuan, semayang ke, wuduk ke, haji ke, umrah, tak ada beza. Dia nak beza pun satu dua benda, aurat tu saja beza, larangan-larangan satu dua benda. Tapi kalau sifat wuduk, sifat semayang, dia sama. Lelaki macam tu, perempuan pun macam tu. Cuma dia kata pada pandangan dia, orang perempuan dia boleh sapu ayak ni di atas kerudung dia. Agus, apa itu kerudung? Ha? Tegong. Yakin? Dia jawab tu macam dia nak lepas diri tu. Dia lagu cuak. Dia ni buat dah kat aku. Dia kata boleh sapu atas
Pasal dia nak ambil semua tu, dia boleh lalu ke atas kepala dia, atas kerudung dia. Dia kata di sini, wanita boleh mengusap bahagian atas kerudungnya sekiranya dia mengusap bahagian depan kepalanya berserta kerudung, maka hal itu lebih baik guna keluar daripada perselisihan. Dia kata orang perempuan kalau dia sapu semua itu lebih baik. Dia kata faedah, jika kepala sedang dibungkus dengan inai atau sejenisnya, dia pergi pakai inai, dia pergi bungkus, maka boleh mengusap di atasnya. Ni lah ikhwan duk mengaji pelik-pelik ni pasal ni ya. Dah hang tahu anak semayang, hang pergi lomok inai atas kepala pasal apa? Dia kata sunnah. Dia kata kan, dia nak bagi inai tu lekat, nak kena balut lah. Habis hang nak ambil semayang macam mana? Penulis kitab ni kata, dia kata jika kepala sedang dibungkus dengan inai atau sejenis dengan inai, tak apalah, sebab dia bungkus itu tak mau ambil tahu inai ke apa ke, yang penting kepala dia kena bungkus. Aksiden ke, migraine ke, ada orang migraine dia ikat kepala dia, ikat penuh, tutup dengan telinga semua, buka mata aja, tu pakai reben pula. Migraine main ni orang jadi 3 suku ikhwan. Jangan buat pasal macam kita duk ngaji ni kan, ni jarum nak berimpun pergi pukul 12 ni, dia boleh jadi pinau. Ni baca bab kepala dia tu nampak macam duk basuh perut kan. Orang mengaji bab basuh kepala. Baik, dia kata boleh, dia kata kalau kepala kita berbungkus, boleh kita lalu ke atas tu aja. Kerana diriwayatkan dengan sahih dari Nabi SAW, beliau membalut kepalanya ketika ihram. Akan segera disebut dalam bab haji. Nanti dia kata dalam bab haji dia akan sebut satu masalah tentang orang pakai ihram ni balut kepala dia. Dan ada cerita ayak dilalu di atas kepala saja. Nanti sampai bab tu dia akan, kalau buku kita ni jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga. Kerana hal itu tidak perlu melepaskannya hanya untuk berwuduk. Sebab sesungguhnya sesuatu yang diletak di atas kepala termasuk bahagian dari kepala. Contoh yang paling jelas sekali apa dia? Kain serban lah. Kenapa Nabi pergi sapu kain serban? Wahai kain serban tu bukan luka apa pun, pakai je. Nabi pakai kain serban ni, dia nak pakai ya. Dia nak pakai, bukan pasal ada kelebihan semayang ke apa, dia nak pakai. Dia tolak sikit, dia sapu, ni dilurut ke atas. Maka itu menunjukkan boleh sapu di atas apa yang duduk atas kepala. Bukan sakit, antum bayang, inai bukan sakit. Lebih-lebih kalau sebab sakit, masuklah dengan Islam tu punya sifat dia, tak mau bagi susah siapa-siapa. Wallahu alam. Dia kata, bukan majlis tutup tau, dia kata wallahu alam. Yang pergi simpan buku ni pasal apa? Dah dia kata, bukan saya. Dia tulis tu. Abang Amir. Pak Haji ambil tutup terus. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk mengusap kedua telinga. Bila kita ada cerita pasal sapu kepala ni, telinga ni macam mana? Telinga ni bahagian kepala ke? Ataupun pakai ayat asin ke? Dia akan sebut pula beberapa pandangan para ulama insya-Allah. Wallahu a'lam. Maknanya yang ni kita sambung di Dewan Syafi'i, Dewan Al-Ghazali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, kita tanya apa?